Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, silang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bertemu di laman Facebook Persatuan Ulama Malaysia sekali lagi. Untuk kali ini, sebelum ini tazkirah di sini disampaikan oleh doktor-doktor dan ustaz-ustaz yang lain. Jadi pada hari ini saya menyambung untuk hari yang ke-11 pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi apabila kita sebut berkaitan dengan Ramadan, perkara yang memang orang sebut selain kita panggil bulan Ramadan, orang Melayu panggil bulan puasa. Bulan puasa. Sebab apa? Bulan Ramadan ni memang kita berpuasa lah. Jadi apabila kita sebut berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan, saya yakin begitu banyak kuliah yang online khasnya sepanjang PKP kali ini yang kita dapat dengar daripada ustaz-ustaz, daripada tok guru, daripada doktor-doktor yang menyampaikan perkongsian ilmiah mereka. Dan saya sebagai menambahlah perkongsian yang ada, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, sebab peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Jadi nama pun peringatan, mungkin apa yang saya kongsikan adalah perkara yang tuan-tuan biasa dengar, dah baru semalam dengar mungkin, tetapi dah nama peringatan, kita ingatkan balik, perkara yang kita dah tahu tu kita ingatkan balik. Tak semestinya kita nak tunggu kuliah ni benda kita tak pernah dengar, biasanya benda yang kita dengar balik untuk kita nak ingat, untuk kita nak ambil peringatan, untuk kita nak mengambil ibrah, supaya kita lebih ingat. Kita maklum saja kita ni manusia biasa. Manusia ni asal daripada perkataan manusia, macam mana bahasa Melayu boleh dapat manusia jadi manusia, wallahu alam. Tetapi manusia apa dia? Sesuatu yang lupa, objek yang lupa. Jadi kini kita manusia ni selalu lupa banyak perkara yang kita mudah lupa. Jadi sebab itulah kita perlukan kepada peringatan. Kita lihat saja dalam khutbah Jumaat yang disampaikan. Setiap kali khutbah Jumaat akan disebutkan ittaqullah. Setiap kali Jumaat. Tak pernah pun ada satu khutbah Jumaat yang tak dibaca. Kalau tak baca jadi tak sah khutbah Jumaat tersebut, kan? Jadi ittaqullah diingatkan setiap bulan, setiap minggu, setiap minggu kita diingatkan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatan takwa itu berterusan. Dan takwa inilah yang kita nak kongsikan, nak bincangkan sedikit pada petang inilah, semampu daya yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang bermaksud tiada bekas yang diisikan oleh anak Adam yang lebih keji daripada perut. Cukuplah untuk anak Adam itu dengan beberapa suap yang boleh membetulkan tulang belakang. Jika perlu, maka dia makan cukup hanya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Jadi apabila kita sebut tentang Ramadan berkait dengan puasa, antara hikmah daripada puasa itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
ialah untuk merehatkan perut kita lah, kan? Merehatkan perut kita. Banyak masa, banyak bulan, banyak minggu yang kita makan, satu hari kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 5 kali, banyak yang kita makan. Jadi perut terpaksa bekerja begitu lama. Maka mudah-mudahanlah dengan berpuasa ni bagi rehat sikit perut. Kalau enjin kereta berjalan tak berhenti-berhenti pun cepat rosaknya. Jadi kalau berhenti rehat, jalan sejam rehat, jalan sejam setengah kita rehat, maka insya-Allah lah mudah-mudahan tahanlah enjin kereta kita tu. Maka begitulah gambarannya berkaitan dengan perut kita. Dah banyak hari kita makan, banyak minggu kita makan berterusan, maka bekerja dan bekerja, maka inilah masanya untuk perut kita berehat sikit. Jadi perut kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia dapat rehat, mudah-mudahan memberikan kesihatan. Antara kebaikan daripada puasa tu, dia akan memberikan kesihatan kepada kita. Nak bagi jadi kita dapat sihat tadi itu pun perlu melihat kepada bagaimana kita berpuasa, kan? Macam mana kita berpuasa, puasa yang sebenar, dan sahur dan bukanya tu tidaklah terlampau sangat, kan? Jadi kalaulah kita ni puasa tapi waktu buka tu macam kita qada, kita punya makan yang 3-4 kali sehari tu, kemungkinan jugalah kesan baik daripada puasa tu kita tak akan dapat manfaat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang saya bacakan, riwayat daripada Imam At-Tirmizi sebentar tadi, yang nak menyebutkan tentang perut kita ni semacamkan bekas yang kita isi. Kalau keterlaluan isi, maka dia akan menjadi sakit kepada kita, kan? Jadi itulah antara kebaikan puasa. Maknanya nak bagi rehat, nak bagi masa untuk perut tu dia ada masa dia berhenti sekejap lah. Jadi perut kita ni disebutkan dalam riwayat ni 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Dan disebutkan dalam kitab At-Tibbun Nabawi bahawa apabila terlalu banyak makan dan kita tambah pula banyak minum, maka nafas kita nanti akan jadi tercungap-cungap, kan? Kat situ nanti akan menyebabkan penyakit lah, kan? Jadi banyaklah yang berkait dengan benda ni, dan begitu juga disebutkan dalam satu buku Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden. Penulis menyebutkan tentang kekenyangan ini memberi kesan negatif kepada kesihatan seseorang. Jadi penulis mengambil ni daripada kajian-kajian semasa, bahawa kekenyangan yang terlampau, yang berterusan sangat, dia akan memberikan kesan negatif kepada perut kita ni. Jadi inilah masanya, maknanya kita untuk belajar lapar, untuk mudah-mudahan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sihat, insya-Allah sihat dengan berpuasa ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara kalau tadi kita sebutkan dengan puasa ini akan daripada segi zahirnya akan memberikan kesihatan kepada kita. Dan daripada sudut yang lain, puasa ni termasuklah ibadah-ibadah yang dituntut untuk kita selaku umat Islam tunaikan untuk kita mencapai apa yang dipanggil sebagai taqwa. Taqwa ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, dan inilah satu target yang perlu diletakkan oleh seorang Islam dalam dia nak mencapai apa yang perlu dia nak capai dalam kehidupan dia, untuk dia bawa selepas daripada mati nanti, iaitu taqwa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, dan juga Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu taala an,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jahat yang kamu lakukan dengan kebaikan, sebab dia akan menghilangkan keburukan tadi. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada dalam hadis ni kita boleh lihat Nabi sebut ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Berkaitan dengan hadis ni, kalau kita lihat hadis ni diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Pertama Sayyidina Abu Dzar, yang kedua Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jadi adalah sebab urut berkaitan dengan hadis ni yang menyebutkan bahawa memang Nabi sebut hadis ni kepada mereka berdua lah. Kepada Abu Dzar pun Nabi pernah sebut, kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun Nabi pernah sebut. Jadi berkaitan dengan takwa yang kita nak bincangkan secara ringkas, saya bukanlah orang yang terbaik untuk nak bincang berkaitan dengan takwa secara detail. Sekadar yang saya mampu, nak ceritanya, kita nak cerita tentang takwa ni. Allah jadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Tak kira warna kulit, tak kira bangsa, kita lah khalifah atas muka bumi. Kita sama. Tetapi apa yang Allah nak lihat daripada kita selaku manusia ni ialah takwa. Allah nak tengok takwa daripada kalangan ramai-ramai manusia ni, siapakah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di kalangan ramai-ramai manusia ni, orang yang paling mulia Allah sebut dalam ayat ni ialah mereka yang bertakwa, yang paling bertakwa. Jadi kita bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita banyak sebut berkaitan dengan takwa. Apa perlunya kita mendapat takwa ni? Jadi kita boleh rujuk dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah ni bersama dengan orang yang bertakwa dalam kehidupan dalam kehidupan kita kat dunia ni. Allah bersama dengan orang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang bertakwa. Maknanya Allah sentiasa memberikan pertolongan, bantuan kepada orang yang bertakwa. Dan juga orang yang bertakwa ni Allah janji rezeki kepada dia. Seperti mana Allah sebutkan dalam satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ni Allah jaga daripada kerja buat musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi banyak ayat yang menyebutkan tentang kebaikan takwa ni. Dan lebih penting lagi, apa yang kita nak faham, kenapa kita perlu untuk nak kejar takwa ni sangat, ialah Allah sebutkan dalam satu ayat, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa ni berada dalam syurga yang ada sungai-sungai di dalamnya. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selepas mati ni kita nak gimana? Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bertemu dengan Allah, keadaan yang macam mana yang kita nak? Tentu kita, antara syurga dan neraka, tentu kita nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang layak untuk menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah mereka yang bertakwa ni. Sebab itulah dalam kehidupan kita kat dunia ni, nak tak nak, kita kena kejar untuk kita mencapai takwa dalam kehidupan kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak bincang berkaitan dengan takwa ni, dalam satu ayat daripada suratul Baqarah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nak ceritanya berkaitan dengan takwa ni, hakikat takwa ni bukan hanya semata-mata apabila kita ada akidah, bukan hanya semata-mata kita beribadah, bukan hanya semata-mata kita menjaga dari sudut muamalah Islam, tetapi takwa itu dia mencakupi keseluruhan Islam itu sendiri. Takwa ini, orang yang bertakwa ini ialah apabila mereka ada akidah yang betul, mereka melaksanakan ibadah dengan ibadah yang sahih, apabila bermuamalah dalam kehidupan sesama manusia dengan muamalah yang mengikut cara Islam, dan dalam masa yang sama juga akhlak ditunjulkan akhlak dalam kehidupannya dengan akhlak yang baik. Maknanya takwa ini ialah satu adunan di antara akidah, syariah dan juga akhlak diadun secara sempurna, maka akan lahirlah apa yang dipanggil sebagai bertakwa ni. Jadi kalau kita nak bincang lagi tentang takwa ni, mungkin ada lagi lah untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang boleh sebut tentang takwa ni. Kita sebut tentang rega-rega berkaitan dengan takwa pada hari ini. Dan saya suka untuk nak bawa satu kumpulan ayat daripada surah Ali Imran. Ia juga menceritakan tentang takwa. Daripada ayat 130 hingga ayat 133 atau 134. Yang mana dalam ayat ini hingga ayat 136, yang mana dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan berkaitan dengan takwa berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali Allah menyebutkan dengan takwa. Tapi apa yang saya nak fokus ialah pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala dan menuju syurganya yang luasnya ialah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bagaikan melihat satu panggilan secara lembut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u, bersegeralah kamu, marilah menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah menuju kepada keampunan Allah untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya satu panggilan lembut daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Raja segala raja. Yang mana kalau kita lihat sebelum daripada ayat wasari'u ni, sebenarnya kalau kita lihat beberapa ayat sebelum itu sebenarnya Allah sebutkan tentang suruhan kepada orang beriman untuk meninggalkan riba sebenarnya. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba, wahai orang beriman jangan kamu makan riba, adhafan mudha'afah. Lepas tu suruhan lagi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini adanya suruhan untuk bertakwa. Jangan makan riba supaya kita ni boleh bertakwa. Kalau orang bertakwa tak makan riba. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ulang lagi ittaqullah tu. Perkataan ittaqu tu diulang sekali lagi, iaitu takutlah kamu neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah kamu kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu akan dirahmati. Ini beberapa suruhan dalam ayat ini lah. Dan suruhan seterusnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan syurganya kepada keampunan Allah, dan juga syurganya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertamanya yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini ialah tentang ajakan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya satu panggilan lembut daripada Tuhan Yang Maha Esa.
Tuhan yang penuh dengan rahmat, Tuhan yang penuh dengan sifat rahim, rahman dan rahim. Dan selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat ahli syurga, sifat orang yang bertakwa yang mendapat syurga tadi, didatangkan sifat-sifatnya allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama sifatnya ialah mereka itu menginfakkan harta mereka sama ada susah ataupun senang, mereka sentiasa memberikan menginfakkan harta. Wal kaziminal ghaiza. Sifat yang keduanya iaitu mereka ni menahan kemarahan. Kita ni manusia yang memang ada perasaan, ada emosi memang. Tetapi yang disebutkan dalam ayat ini, kita boleh tahan marah. Tahan kemarahan kita. Marah memang marah, tetapi kita boleh menahan kemarahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan laisa syadidu bisur'ah walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat tumbuk, yang boleh gusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang boleh menahan dirinya ketika marah. Dan antara sifat lain disebutkan ahli syurga ataupun orang bertakwa yang mendapat syurga ini al-afin 'anil nas, iaitu orang yang al-afin, orang yang memaafkan orang lain. Jadi kita dalam kehidupan kita, dalam muamalah kita, selalu adanya kesilapan yang kita lakukan sesama kita selaku budak manusia. Cumanya macam mana kita yang yang kadang-kadang berdepan dengan orang yang melakukan hasad dengki dengan kita, orang yang melakukan cakap buruk dengan kita, untuk kita menjadi orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf ni termasuk di kalangan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, man sarrahu an yushrah lahu al-bunyan wa turfa'u lahu ad-darajat falyafu amman zalamahu. Sesiapa yang suka untuk dia dibinakan untuk dia syurga dan ditinggikan darjatnya, maka hendaklah dia memberikan kemaafan kepada orang yang menzalimi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila sampainya hari kiamat nanti akan ada satu suara yang memanggil, ainal afun, mana orang-orang yang memaafkan orang lain. Halumu ila rabbikum, mari menuju kepada Tuhan kamu, dapatkan balasan-balasan yang disediakan untuk kamu. Ini keadaan di hari akhirat nanti, keadaan orang-orang yang memberikan kemaafan kepada orang lain. Subhanallah, punya tinggi nilai orang yang memberikan kemaafan ni. Dan antara sifat yang lain yang disebutkan dalam ayat ni, wallahu yuhibbul muhsinin, sifat orang yang bertakwa ialah mereka ni sifatnya ihsan, muhsinin, melakukan membalas kebaikan ke atas keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang ihsan, yang muhsin kat sini ni ialah alladzina yuqabiluna al-isaa'ah bil ihsan, membalas keburukan itu dengan kebaikan. Orang buat buruk kepada dia balas dengan kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang sifat seterusnya, orang-orang yang muttaqin, yang disediakan syurga untuk mereka ini ialah mereka yang apabila mereka melakukan satu perkara fahishah. Fahishah ni ialah satu keburukan yang terkena pada orang lain, aw zalamu anfusahum, ataupun mereka ni melakukan dosa, melakukan kesilapan yang tak melibatkan orang lain, hanya melibatkan diri mereka sendiri saja. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka terus ingat Allah, mereka bersegera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang boleh memberikan keampunan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak cuba fokuskan pada ayat ini ialah tentang beberapa sifat orang muttaqin.
berdasarkan kepada ayat 133 daripada surah Ali Imran. Sebenarnya banyak lagi ayat yang lain yang menceritakan tentang sifat-sifat orang bertakwa dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah pun disebutkan, awal surah Al-Baqarah itu disebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa ni. Jadi maknanya kalau dikumpulkan sifat-sifat orang bertakwa dia dikumpulkan, maka inilah yang kita akan dapat bahawa takwa ini ialah apabila kita sempurna dari sudut akidahnya dengan akidah yang betul, dengan dari sudut syariah yang betul, dan apabila daripada sudut akhlak aja kita berakhlak dengan akhlak yang sempurna, maka itulah adunan inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun daripada ayat surah Ali Imran ini tidak menyebutkan tentang puasa pun, tapi apabila kita gabungkan dengan keseluruhan ayat-ayat, kamu buat macam ni kamu bertakwa, kamu berpuasa kamu bertakwa, kamu menjauhi daripada riba kamu bertakwa. Sifat-sifat takwa itu ialah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, seperti pada surah Al-Baqarah. Sifat orang bertakwa itu orang yang sentiasa bersedekah. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang yang menunaikan janji. Jadi digabungkan keseluruhan apa yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan takwa, maka adunan itu kita akan dapat lihat ialah dia kembali kepada tiga rangka Islam, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak yang diadun dengan sempurna, maka akan melahirkan seorang itu sebagai seorang yang muttaqin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa memadai perkongsian saya dengan tuan-tuan pada petang ini. Saya mohon maaf jika ada di sana apa-apa kesilapan sepanjang saya menyampaikan pada petang ini. Mungkin ada baca-baca ada tersilap di bacaan yang tersilap di mana-mana, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang memperbetulkan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengejar piala takwa ini, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ini, dengan kita betul-betul menjaga akidah kita dengan akidah yang betul, dengan kita melaksanakan syariah dalam kehidupan kita dengan bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melaksanakan dalam kehidupan kita ni akhlak yang baik, insya-Allah. Setakat itu dulu yang baik datang daripada Allah, mana yang kekurangan, kesilapan, saya memohon maaf dan saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.